Matlamat Pembangunan Mampan iaitu Sustainable Development Goals atau dikenali sebagai SDG yang diperkenalkan pada tahun 2015 oleh United Nations General Assembly iaitu UNGA berfungsi sebagai rangka tindakan penting negara untuk merangkap polisi bagi memastikan masa depan mampan untuk rakyat. Ini merangkumi semua cabaran pembangunan dunia moden termasuklah ekonomi, politik, sosial dan alam sekitar yang menggariskan 17 matlamat. Smart City ataupun Sustainable City adalah merupakan SDG yang ke-11 di mana ia merangkumi elemen tenaga, pengangkutan dan juga pembangunan bandar. Penduduk di bandar ini mempunyai pelbagai campuran kaum dan etnik yang berbeza. Dan selain menjadi ibu kota, Kota Kinabalu juga merupakan pusat utama perindustrian dan komersial bagi Sabah. Artikel yang saya kaji adalah An Overview of the Transportation Issues in Kota Kinabalu, Sabah tahun 2020 oleh SNA Besar. Berdasarkan artikel yang telah saya kaji, artikel ini menyebut tentang jumlah populasi penduduk di Kota Kinabalu, Sabah yang menyebabkan peningkatan penggunaan kenderaan peribadi di mana ia menyumbang kepada kesesakan lalu lintas di kawasan Kota Kinabalu, Sabah. Bagi menyelesaikan masalah ini, sistem pengangkutan yang sistematik dan selamat haruslah dilaksanakan. Wujudkan sistem pengangkutan yang kondusif. Yang pertama adalah meningkatkan kemudahan trafik. Kemudahan trafik adalah lemah dan perlahan. Hal ini menyebabkan kesesakan lalu lintas yang menjadi masalah mobiliti di kawasan bandar. Sebagai contoh, menambah baik lampu isyarat lalu lintas agar mengurangkan kesesakan lalu lintas pada waktu puncak di Kota Kinabalu, Sabah. Seterusnya adalah melakukan pelan sistem pengangkutan yang baik, di mana ia bergantung kepada perancangan yang baik melalui pakar berdasarkan pengalaman pelanggan untuk mencari penyelesaian yang sewajarnya kepada pengangkutan bandar. Contohnya, menggalakkan penggunaan e-hailing yang menawarkan harga yang murah dan mesra pengguna di kawasan Kota Kinabalu, Sabah. Terdapat pelbagai peranan sosiologi untuk mewujudkan sistem pengangkutan yang baik. Antaranya adalah memahami gelagat perjalanan, di mana cara penduduk di Kota Kinabalu membuat keputusan perjalanan seperti berulang-alik, memilih mod pengangkutan dan pilihan perjalanan. Yang kedua adalah memahami persepsi keselamatan dan risiko, di mana ia menjelaskan cara penduduk di Kota Kinabalu melihat dan bertindak balas terhadap risiko dan langkah keselamatan yang berkaitan dengan pengangkutan. Dan akhir sekali adalah menganalisis dasar pengangkutan. Ini memberi pandangan tentang persepsi dan pilihan penduduk di Kota Kinabalu melalui penilaian dan pembangunan dasar pengangkutan. Correct. What is energy efficiency? So energy efficiency is defined as the use of less energy but in the same amount to perform a task. How does KK practice this? So basically KK itself is a city that is been trying to turn themselves into green city and prioritizing the 8 projects, including an integrated public transport and major part of it. Okay, so this project is under BIMP. Okay, BIMP stands for Brunei, Indonesian, Malaysian, Filipina East, Asian Growth Area, whereby they are trying to enhance city management and also to create a better urban infrastructure. So Kota Kinabalu is trying to be a nature resort city, okay, and also it was launched in 2019, but it has to stop due to the pandemic. So what is the 8th project under KK GCAP? Okay, so the 8th project under Kota Kinabalu GCAP is energy efficient street light project, whereby all the street light has been substituted into a more energy efficient bulb. And then the second one is energy efficient building project, whereby the energy efficient building project is aims to reduce the energy consumption in the government office and the institutions. Third is integrated public transport system, whereby the project aims to develop an efficient, accessible, safe and environmentally free and also a very safe place. As we know, the usage of Grab and e-hailing services. Then they have integrated solid waste management project. They have reduction of non-revenue water. They have sustainability initiative in Pulau Gaya. So this is basically improved basic service that is been carried out in Pulau Gaya. They have education, which is very, very important to aware all of us about the greenery or the nature-friendly smart city programs. And Jesselden Waterfront City project is the biggest and the largest and also the important project which is being carried out and also is been known as a tourist site. Yes. So as a sociologist, do you mind exploring it? Yes, I mean,
For me, as a sociologist, in my point of view, community engagement is very, very important, which is the first role of sociology, whereby the society should be more aware about whatever that is happening around here. In which sense, like what is energy efficiency and how do you overcome it, and how does that help to connect the dots with the SDG, which is sustainability, development, growth. And then also human behavior, whereby you have to understand that human behavior is a very, very important part in the daily basis, whereby we judge, we see, and we learn. So that is so important for us to design smart systems that encourage eco-friendly behaviors lah, whereby we use more public transport and we explore things. And last but not least, promoting social innovation, whereby we have a foster collaboration between the community members, entrepreneurs, and local government in order to create a smart city, and also indirectly create and be more precise on the sustainability, development, growth. Thank you. Seterusnya, saya akan meneruskan pembincangan ini. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang melestarikan alam sekitar di bandar. Mengapa kita perlu tahu bagaimana cara untuk melestarikan sekitar bandar? Karena di samping pembangunan yang pesat di kawasan bandar, kita perlu mengekalkan alam sekitar yang lestari dan pengudaraan yang baik di kawasan bandar. Antara cara yang boleh kita jalankan untuk melestarikan alam sekitar di bandar ini, yang pertama ianya mewujudkan ruang hijau di kawasan bandar. Misalnya, salah satu usaha yang dapat kita nampak bagaimana untuk mewujudkan kawasan hijau di bandar ialah pengusahaan dalam membentuk kawasan rekreasi yang berkonsepkan kawasan hijau, kawasan taman bandar yang berkonsepkan kawasan hijau. Intinya membentuk kawasan bandar hijau ini adalah untuk memberi peluang kepada masyarakat di bandar untuk berinteraksi dengan alam sekitar, walaupun mereka tinggal di kawasan bandar yang pesat dengan pembangunan yang moden. Jadi dengan pembentukan kawasan hijau di bandar ini, ia akan dapat memberi peluang untuk penduduk di bandar ini merasakan keselesaan yang baik di kawasan hijau tersebut. Seterusnya, salah satu usaha yang dapat kita lakukan berkenaan dengan teknologi hijau. Mengapa? Karena di samping kawasan bandar yang pesat dengan bangunan-bangunan baru, kita dapat menginovasi dan mencari teknologi baru yang boleh melestarikan kawasan bandar ini dengan teknologi hijau baru yang sudah kita inovasikan, supaya penduduk di kawasan bandar ini boleh merasakan persekitaran yang lebih selesa walaupun tinggal di kawasan bandar yang pesat. Itu melestarikan kawasan bandar ini adalah sangat penting, karena di samping pembangunan yang semakin pesat di kawasan bandar, kewujudan taman-taman bandar dan taman-taman rekreasi yang berkonsepkan taman hijau ini perlu dijalankan untuk menjaga keselesaan penduduk-penduduk di bandar. Oleh itu, untuk melestarikan alam sekitar di kawasan bandar, terdapat 3 perkara yang boleh kita jalankan sebagai ahli sosiologi. Yang pertama ialah menganjurkan perubahan sosial. Mengapa perkara ini? Karena sebagai ahli sosiologi, kita dapat menjadi suara yang memangkin kepada masyarakat untuk mengetahui apa itu melestarikan alam sekitar dan bagaimana cara untuk mengekalkan kelestarian alam sekitar ini di bandar. Yang kedua, kita boleh juga menganjurkan satu program-program yang melibatkan komuniti yang mengenai kelestarian alam sekitar. Ahli sosiologi juga boleh membantu untuk mengatur pelbagai program yang boleh memberi kesedaran kepada komuniti tentang kelestarian alam sekitar. Yang ketiga, sebagai ahli sosiologi juga kita boleh menilai impak pembangunan bandar yang sedang pesat berlaku di bandar-bandar di Sabah ini, iaitu kita boleh menilai pelbagai impak pembangunan yang sedang dibangunkan di sekitar bandar kepada penduduk-penduduk di bandar. Cara ini akan dapat mengetahui kesan-kesan buruk atau baik yang akan berlaku apabila sebuah pembangunan dijalankan di suatu bandar.
Baiklah, saya akan teruskan pembentahan saya yang bertajuk Strategi bagi Membendung Pencemaran Sungai. Melalui pembacaan artikel yang dilakukan oleh saya, yang bertajuk Inisiatif Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dalam mengatasi masalah pembuangan sampah ke dalam sungai, saya mendapati bahwa artikel tersebut menekankan tentang langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengelakkan berlakunya pencemaran sungai. Penjagaan sungai di Kota Kinabalu sangat penting untuk menjaga sumber air bersih dan kelestarian alam sekitar. Dalam hal ini, pihak kerajaan dan swasta dikatakan sering bekerja sama dalam usaha untuk memastikan sungai yang ada di Kota Kinabalu terpelihara. Sungai Likas adalah antara contoh sungai yang terdapat di kawasan Kota Kinabalu. Sungai ini mengalir melalui kota dan merupakan salah satu sumber air terpenting untuk penduduk setempat. Sebagaimana yang kita sedia maklum, sungai sangat penting karena sungai membekalkan sumber air kepada manusia dan menjadi habitat hidupan akuatik. Sungai juga membekalkan sumber protein kepada penduduk setempat. Sungai dapat dijadikan sebagai kawasan ekopelancongan yang boleh meningkatkan ekonomi negara. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan yaitu Dewan Bandaraya Kota Kinabalu Negeri Sabak telah mengambil beberapa langkah untuk memelihara sungai di Likas Kota Kinabalu agar bebas daripada sebarang pencemaran. Ini termasuklah dalam membersihkan kawasan sungai untuk menghilangkan sisa kotoran dan pencemaran lain di kawasan sungai tersebut. Selain itu, sistem pelupusan sampah komuniti juga disediakan oleh pihak kerajaan di beberapa buah kampung yang berdekatan dengan Sungai Likas Kota Kinabalu yang tidak mempunyai sistem pembuangan sampah yang teratur. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu juga telah menjalinkan kerjasama dengan Blue Hope Ventures Sendirian Berhad dalam usaha menangani pembuangan sampah ke dalam sungai dengan membawa masuk teknologi moden dari Eropah. Dalam hal ini, sosiologi berperanan dalam memastikan sungai sentiasa berada bebas daripada sebarang pencemaran. Sosiologi berperanan dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai kepentingan menjaga kebersihan di kawasan sungai. Melalui cara ini, masyarakat akan dapat memahami kesan negatif pencemaran sungai terhadap kesehatan mereka dan alam sekitar. Selain itu, sosiologi juga berperanan dalam menganalisis kesan pencemaran sungai terhadap kehidupan manusia dan kelestarian alam sekitar. Akhir sekali, sosiologi berperanan dalam memahami perilaku individu yang menjadi penyebab kepada berlakunya pencemaran sungai. Contohnya, pembuangan sampah seperti plastik ke dalam sungai. Baiklah, itu saja pembentangan daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Pembentang bagian saya yaitu perumahan selamat dan mampu milik di bandar kota, khususnya di Kota Kinabalu. Umumnya Kota Kinabalu merupakan kota yang dikenali sebagai KK, merupakan bandar ke-6 dirasmikan bagi Malaysia di dalam politik dan ekonomi penduduk di seluruh negeri, yang menjadikan Kota Kinabalu menjadi pilihan masyarakat penduduk untuk tinggal dan menetap. Apa itu perumahan yang selamat dan mampu milik? Ianya merujuk kepada perumahan yang bukan sahaja mampu milik dari segi kos tetapi juga menyediakan persekitaran hidup yang selamat dan layak. Terdapat berbagai faktor atau sebab kurangnya perumahan yang selamat dan mampu milik di bandar, khususnya di bandar Kota Kinabalu. Antaranya ialah ketidaksamaan pendapatan. Ketidaksamaan pendapatan merupakan faktor penting yang menyumbang kepada kekurangan rumah mampu milik. Apabila sebahagian besar penduduk mendapat gaji rendah atau hidup dalam kemiskinan, mereka bergelut untuk membeli rumah yang sesuai, yang layak dengan pendapatan yang mereka miliki. Seterusnya ialah kekurangan stok rumah mampu milik. Kekurangan unit rumah yang mampu milik, khususnya di kawasan bandar yang mempunyai permintaan tinggi seperti Kota Kinabalu, boleh menaikkan harga dan menjadikan perumahan kurang mudah diakses oleh mereka yang berpendapatan rendah. Seterusnya, kenaikan sewa dan harga rumah. Di kawasan dengan kadar sewa dan harga rumah yang meningkat pesat, perumahan menjadi kurang mampu milik, memaksa ramai individu dan keluarga keluar dari pasaran. Seterusnya adalah kegangguan ekonomi. Kemelesetan ekonomi yang berlaku pada zaman ini, pada masa ini, seperti kemelesetan atau kehilangan pekerjaan, mampu dan boleh menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan menyebabkan kesukaran untuk membayar perumahan. Seterusnya ialah pembiayaan kerajaan yang tidak mencukupi. Kekurangan pelaburan kerajaan dalam perumahan, awam, subsidi dan program sokongan boleh menyebabkan pilihan perumahan di bawah taraf bagi mereka yang memerlukan. Seterusnya adalah diskriminasi yang berlaku dan ketaksamaan perumahan. Diskriminasi dalam pasaran perumahan bukan benda yang luar biasa, namun ianya kerap berlaku pada masa kini, yaitu diskriminasi yang berdasarkan kaum, jantina atau faktor lain yang boleh menghadkan akses kepada perumahan yang selamat dan mampu milik untuk kumpulan yang tertentu. Seterusnya, apakah peranan sosiologi bagi mengekalkan strategi perumahan selamat dan mampu milik di bandar? Yang pertama adalah membuat penyelidikan analisis data. Seorang ahli sosiologi harus berperanan menjalankan penyelidikan untuk memahami punca masalah kemampuan dan keselamatan perumahan. Yang kedua adalah strategi pendekatan advokasi, iaitu ahli sosiologi boleh terlibat dalam usaha advokasi untuk meningkatkan kesedaran tentang isu perumahan dan menyokong dasar yang menggalakkan perumahan lebih selamat dan mampu milik. Seterusnya adalah penglibatan masyarakat. Ahli sosiologi boleh melibatkan diri secara aktif dengan komuniti yang terjejas untuk lebih memahami keperluan dan kebimbangan mereka.